Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik juga. Okay. Sorry tadi saya dah siap semua dah. Tiba-tiba ada masalah start, dia stuck pula dah. Okay, jadi saya restart balik tu yang. Okay. Baik, apa khabar Alia Christina? Baik cikgu. Masih lagi bersemangat ke? Ya, ya. Ain Nurkalida, ya. Ain, apa khabar Ain? Kau baik cikgu. Ain bersemangat lagi Ain. Ya cikgu. Ada 4 orang je. Ada Atira. Atira, apa khabar Atira? Baik cikgu. Kenapa Atirah jadi meeting host hari ni? Oh, sebab Atirah masuk dulu tadi. Alia Kisina dah tadi. Wawa, apa khabar Wawa? Baik Wawa. Tak dengar lah Wawa. Mau cakap apa tu? Oh, dua sekali masuk. Power mana pula ni? Nemo ni bertukar-tukar power. Ya. Sekejap. Tak lagi Okey. Saya nak mengucapkan terima kasih. Syukur Alhamdulillah kerana sudi menghadirkan diri ke kelas Cikgu Fazli sekali lagi hari ini pukul 11. Walaupun kita ada 4 orang saja sekarang, tapi saya berharap selalunya dia akan meningkat lah dari masa ke semasa. Sekejap lagi saya check balik tu, dia naik balik lah. Okey, jadi macam mana pun 4 orang yang ada ni adalah orang yang saya mengucapkan terima kasih kerana sudi. Dah masuk dah Umairah. Okey. Sudi masuk kelas, sudi buat kerja rumah. Semalam pun ada 2 orang hantar. Ain dengan juga Wan kot. Wan originally ada hantar kerja rumah semalam. Jadi saya dah semak, dah hantar balik. Kalau saya tak hantar balik tu, tolong beritahu lah. Okey, baik. Hari ni kita akan teruskan untuk sesi yang seterusnya, sambungan daripada semalam, masih lagi dalam tajuk itu. Cumanya yang semalam, ni saya minta buat kerja rumah ni lah semalam, nombor 3, adalah seorang, 2 orang buat. Okey, hari ni saya akan masuk 9.3C. Okey, masih lagi dalam tajuk yang sama lah, masih lagi dalam tajuk standard pembelajaran yang sama, mengesahkan rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, baik. Jadi, kita akan teruskan soalan praktis kendiri 9.3C. Kita akan cuba rungkaikan apa yang dia nak dan juga kita lihat dari segi um, apa tu? Kita tengok dari segi penggunaan rumus lah kalau ada yang kita boleh kaitkan penggunaan rumus. Okey, baik. Nombor 1, saya harap semua orang ada saya tengok Google Meet ni saya tak nampak. Yang kena tengok. Bagi saya nampak Google Meet jap. Pun tak apa, jadi saya nampak. Okey, alhamdulillah nampak dah. Umairah apa khabar Umairah? Okey Umairah, sihat Umairah? Okey Umairah, okey. Saya teruskan ya. Boleh ya? Tolong raise your hand untuk tanda persediaan kita. Okey, baik. Terima kasih. Jadi saya baca soalan dulu. 7 keping kad yang berlabel huruf GEMBIRA, gembira, dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak. Okey. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian kad yang dipilih berlabel huruf vokal dan R. Huruf vokal atau R. Jadi kat sini huruf vokal atau R. Jadi pertama sekali kat sini awak mesti kenal pastilah vokal tu apa. Huruf vokal tu apa dia.
Kan dia ada dua, satu huruf vokal, satu huruf konsonan. Huruf vokal tu apa? So huruf vokal kat sini E. Lagi apa? I. I dan A. A. I dan. Jadi atau tu maksud dia selalunya macam saya bagi tahu sebelum ni dia ada atau kat sini dia ada atau. Okey, atau tu maknanya tanda ni. Dan dia lain cari yang dipilih tu berlabel huruf vokal atau R atau huruf vokal dan R. Dan kita pakai yang satu lagi yang saya cerita semalam. Okey, yang tanda ni tanda kesatuan lah. Okey, senyum semua. Okey, jadi tanda ini dan atau R. R ni kita ambil R, R ada satu je. Ya, ada satu je. Jadi dekat sini kita boleh dengan menyenaraikan sebab dia sebut sini dengan menyenaraikan kan. Jadi saya senaraikanlah. Huruf yang mungkin dapat adalah E, I, A dan juga dia nak atau R. Maksudnya kalau dia nak ni atau R macam tu. Okey, atau R. Boleh faham setakat ni? Boleh faham setakat ni? Boleh. Apa maksud kesatuan atau senyum semua? Maknanya yang ni pun kita ambil, yang ini pun kita ambil, yang ni pun kita ambil. Betul eh? Ambil je semua. Maknanya kat sini kita ada 3/7. Tambah sini berapa? 1/7. Jawapan kita adalah 4/7. Ambil semua je lah maksudnya. Maksudnya kalau awak nak kira style biasa-biasa je macam awak ambil E, I, A, R. Oh ada semua 4 ni. Okey 4/7 lah. Pun boleh. Boleh. Simple je soalan ni Takat ni boleh? Boleh ikut Tolong raise your hand. Saya pergi soalan nombor 2 sekarang. Alright, simple saja. Okey, pergi soalan nombor 2. Okey. Saya bagi awak 2 minit. Boleh buat? Kita buat semalam. Saya bagi awak 2 minit je. Macam biasa lah. Saya tunjuk lepas tu. Okey, saya bagi awak 2 minit. Saya keluarkan jam saya. Awak boleh buat sekarang. Mana jam saya? Saya nak keluarkan jam. Dia dah kat situ. Apa? Awak buat buat. Teruskan buat. Saya sedang setting jam saya Zat. Saya letak kat sini. Saya letak calculator kat situ. Letaklah. Tu. Okey. So, tolong buat dululah. Macam biasa. Lagi kita check lah betul tak betul.
Okey, masa dah habis. Okey, masa dah habis. Jadi, boleh tak saya tanya dulu jawapan awak sebelum saya tunjuk? Alia Kisna dapat apa? 1/2. 1/2. Macam mana dapat tu? Apa yang awak buat? Buat Oh, ruang sampel. apa dia? Tak dengar. Tak apa, tak apa, tak apa. Saya tanya orang lain pula. Ain dapat apa? 1/2 juga. Sama 1/2 juga. Macam mana buat? Saya senaraikan dulu S4, S5, S6, E4, E5 semua. Lepas tu saya tengoklah huruf S dengan gandaan 3. Eh, baik penerangan tu. Merah dapat juga kot. Sama. Merah dapat apa? Dia kata tak. Dapat apa tu? Tak dapat lah maksudnya. Tak dapat tu maknanya, tak tu maknanya tak dapat lah. Ke dapat jawapan lain? Okey, tak apa. So, tengok sini, nombor 2. Saya rasa macam Ain cakap tu betul lah. Yang pertamanya kita senaraikan dulu sebab dia kat sini pun dia sebut dengan menyenaraikan. Okey, dengan menyenaraikan ni kena senaraikan lah. Semua kesudahan yang mungkin. Okey, 2 kotak berlabel K dan L masing-masing mengandungi 4 keping kad berlabel dengan huruf S, E, R, I dan 3 keping kad berlabel nombor 4, 5, 6. Sekeping kad dipilih secara rawat dari kotak K dan L. Mula dia ambil K, lepas tu dia ambil L. Okey, jadi kemungkinan yang mungkin berlaku adalah kita senaraikan dulu. S sama dengan, boleh tak dapat jadi S betul 4? Boleh. Kita ambil yang mula-mula yang S betul 4. Lepas tu kita buat S 5. Lepas tu S 6. Okey, boleh? Boleh faham tu? 4, 5, 6 semualah. Lepas tu buat satu lagi. Huruf, saya pakai colour hitam pula. Huruf E pula. E 4. E 5. E 6. Okey, lepas tu R pula. R saya pakai huruf ni balik. R 4. R 5. R 6. Lepas tu pakai huruf I balik. Huruf I 4. I 5. I 6. Okey, jadinya kita dah senaraikan semua. Okey, sampel lah, belum jawapan lagi. Baru kita dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian mendapat huruf S dari kotak K. Jadi untuk mendapat kebarangkalian mendapat S tu, kita kena yang ni, yang ada S ni kita semua kita kena ambil S. Okey, saya highlight tu. Satu lagi yang ada gandaan nombor 3. Gandaan nombor 3 ni nombor apa sebenarnya? Ha? 6. 6 kan? Jadi apa saja yang ada 6 lah. 6, 6, 6. Okey. Jadi sebab ni atau tau. Kalau dia kata dan, nanti saya tunjuk kat awak kalau dia kata, kalau dia kata macam ni. Kalau dia kata hitung kebarangkalian mendapat huruf S dari kotak K. Kalau dekat sini dia ubah, kalau dekat sini dia ubah dan. Kita nak buat dia kalau dan. Maksud saya kat sini. Ni atau kita ambil semua. Kita ambil S4, S5, S6. Saya kata dia senyum semua. Atau ni senyum semua kan. Jadi kita ambil semua lah. Jawapan kita yang kita nak buat adalah, jawapan akhir kita adalah S4, S5, S6. Lepas tu kita ambil yang ada E6. Kita ambil yang ada R6. Dan kita ambil yang ada I6 yang ni. Okay, kita ambil yang tu juga. I6.
Dia kira semua 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6, ada 6. Semua sekali ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 6/12. Jadi jawapan kita 6/12 maknanya sama dengan 1/2. Ini jawapan dia. Sebab dia kata atau ni di sini. Ni yang memberikan impact besar. Atau. Kalau dekat sini dia ubah atau, dia ubah dan. Dia ubah dan. Maksudnya dia nak S dengan nombor 6 saja. Dia tak mau lain. Dia nak kebarangkalian untuk dapat S dengan nombor 6. Jadi kan, kita akan buat macam ni. Apakah kat sini kebarangkalian dapat S apa? 1/4, betul tak? Betul tak? Setuju dengan saya tak? Betul. Kebarangkalian yang dapat nombor 6 kat sini berapa? 1/3. 1/3. Jadi, untuk kalau dia tukar sini dan, kita kena darab dia. Jadi 1/12. Okey? Boleh faham tu? Maksudnya dia lebih spesifik. Kebarangkalian, maksudnya dia ada banyak kebarangkalian. Kita ada 12 kemungkinan kat sini kan. Tapi kita nak S6 je. So kat sini S6 mana ada? Kalau awak fikir logik. Kat mana ada S6? Ni je kan? Kan? S6 kat situ kan? Jadi S6 tu ada berapa? Satu je kan? Mana ada S6 lain kan? Jadi 1/12 je lah. Satu jawapan kat sini 1/12. Kalau dia kata dan. Okey? Apakah kebarangkalian mendapat S dari kotak K? Lepas tu dia nak 6 dari kotak L. Dia nak satu belah sini dia nak S, belah sini dia nak 6. 6 saja. Dia tak mau lain. Sebab tu kita kata 1/12. S6. 1/12 je. Sebab apa? Sebab belah sini satu kemungkinan, belah sana pun satu sekali kemungkinan. Yang ni kalau dan. Yang kita dapat jawapan 1/216 tadi sebab dia minta kat sini atau. Atau ni senyum semua. Boleh faham cakap ni? Boleh. Tolong raise your hand untuk kita teruskan soalan ketiga. Tolong raise your hand. Okay, very good, very good, very good. Walaupun hanya ada beberapa orang. Saya arrange sikit je. Awak ada kelas apa tadi? Main sembang-sembang, Ustaz. Ada fizik tadi Fizik. Ramai masuk fizik. Ain. Oh, Ain. Ya, ya. Fizik tadi ramai ke masuk? Boleh lah. Taklah ramai sangat pun. Ada berapa orang? Ada. Cikgu fizik tu cikgu praktikal. Oh, janganlah buat macam tu kat dia. Bagi ramailah sikit. Saya baru jumpa dia minggu lepas. Wan, 7 je. 7 kan? 7 orang je. Sekarang ni dah tinggal 5 orang. Mana lagi 2 orang tadi? Cikgu tadi tinggal 5 orang je. Cikgu apa tu, awak suka kelas Google Meet macam ni ke awak suka cikgu bagi YouTube je buat latihan terus je? Dia bagi tahu satu orang. Dua gemik. Ha, sebab Pak designer dia tak mau Google Meet ni. Saya banyak kali buat kelas dengan depa. Saya duduk sorang-sorang tunggu macam ni. Tak masuk juga Pak designer. Lepas tu saya bagi YouTube lah. Bila saya bagi YouTube, saya bagi arahan, depa buat. Maknanya depa tak mau macam ni, kelas Google Meet macam ni. Jadi saya ikut je lah, ikut kehendak je lah, ikut sebab kalau ada seorang dua orang pun saya on je. Tapi masalahnya seorang pun tak ada. Macam sekarang ni ada 5 orang on je lah, 2-3 orang pun saya on sebenarnya. Cuma saya heran lah Pak Saintis kan. Itu je. Baik, tengok teruskan ni nombor 3. Okey, baik, saya harap awak tak apa tu, tak terpengaruh dengan benda-benda yang kurang ni sebab awak pejam celik sebenarnya tak lama dah awak nak exam tau. Budak form 5 tahun ni akan exam nanti bulan 2, bulan 3. Giliran awak pula untuk uh, untuk
menghadapi dugaan SPM lah. Dengan keadaan sekarang macam ni kan, jadi dugaan dia sangat besar lah. Jadi tak ramai yang boleh melepasi dugaan ni. Jadi saya harap uh, benda-benda ni tak mengganggu konsentrasi awak untuk capai cita-cita awak. Saya pasti semua orang dalam 4 saintis ni ada cita-cita kan. Jadi salah satu perkara yang akan menyebabkan cita-cita akan tergendala ataupun tak tertunai adalah perkara-perkara yang melibatkan dunia ni lah ataupun hiburan. Hiburan akan memberi satu uh, pressure pada awak sebab awak lebih kalau sesiapa manusia pun dia lebih suka kepada kehiburan. Dia benda hiburan ni dia tak payah fikir, dia seronok je kan. Jadi itu je lah cerita saya. Maknanya saya harap awak boleh maintain dia punya motivasi diri awak. Okay. Baik, saya teruskan soalan nombor 3. Sabu Hamidah mesej ni. Tak dia tak boleh masuk. Dia ada masalah dengan line. Okay, tak apalah. Dia bagi tahu macam tu tak apa. Baik, kebarangkalian JC dilantik sebagai pengerusi kelab kewangan J. Okay. Dan ketua rumah sukan K masing-masing ialah 3/8 dan 2/9. Okay, soalan pertama, lengkapkan gambar Raja Vance di sebelah untuk mewakili hubungan kebarangkalian JC dilantik sebagai pengurusi kelab kewangan dan ketua rumah sukan. Okay, maknanya awak kena lengkapkan ni, awak kena letaklah dalam ni probability yang ada dalam ni. Okay. Dihitung kebarangkalian JC tidak dilantik. Okey, sekarang ni kerja awak mudah je. Pertama, awak kena cari kebarangkalian-kebarangkalian dalam ni. Nak masuk ni. Okey, saya bagi awak 2 minit untuk awak selesaikan. Cubalah setakat mana yang boleh. Tak boleh, sekejap saya macam biasa. Lepas ni saya akan tunjuk. So, bermula dari sekarang. Tak cukup masa, saya tambah lagi. Buatlah macam mana pun. Conteng-conteng dulu. Fikirlah setakat mana boleh. Berfikir dulu. Okey. Lepas ni saya akan tunjuk. Jangan risau. Yang penting awak fikir dulu macam mana awak nak bubuh kebarangkalian yang ada kat situ. Dia bagi 3/8 dan 2/9. Tu nak masuk 3 tu satu. Okey. Masa yang telah ditunggu-tunggu telah pun tamat. Boleh saya tanya jawapan tak? Nak tanya macam mana awak kena lengkapkan ni. So, awak dapat tak? Bagi tahu dapat tak dapat je lah. Dapat ke tak dapat? Awak boleh check jawapan kat belakang. Okey, saya tanya seorang-seorang. Dapat tak dapat je baru beritahu. Alia Kristina tak dapat. Ain. Mairah tak dapat. Wan. Ain. Atirah. Oh, tak dapat juga. Okey, semua dah beritahu tak dapat tu. Okey, tak apalah. Mari kita tengoklah macam mana. Jadi, kebarangkalian JC dilantik sebagai pengurusi kelab kewangan J
Yang ketua rumus sukan K masing-masing ialah 3/8, 29. Jadi maknanya sebenarnya dia bagi tahu kat kita, J ni, 3/8 J ni yang ni semua ni. Semua ni, 3/8 semua. Okey, di sini pula warna L ni sebab warna biru, L ni pula 2/9. Okey, semua. Jadi masalah kita kat sini bahagian ni. Bahagian ni dia macam dia bersilang. Okey, 3/8 tu semua yang merah. Okey, semua yang merah ni 3/8. Semua yang merah ni. 29 semua yang biru ni. Jadi kita ada bahagian yang bersilang. Okey, boleh faham maksud saya? Yang bersilang tu, kita kena buat apa nak dapat kat tengah tu ataupun yang bersilang di tengah tu, kawasan ni, di kawasan ni, saya highlight kuning ni. Yang kuning tu, macam mana saya nak dapat tu? Yang ni kita ingat satu rumus, iaitu kalau awak nampak bersilang ni sebenarnya dia bermaksud tanda ni betul? Bersilang kan? Betul tak? Betul. Kalau tanda ni, dia semua. Ni tanda ni semua betul tak? Hai macam orang. Kan? Uh, Jadi kan, yang ini saya kata kalau tanda ni dan. Dan ni kita darab. Okey, kalau atau tanda ni kita tambah. Okey? Boleh faham setakat ni? Okey, jadi untuk dapatkan tengah ni, saya perlu darab lah. 3/8 ni. 3/8 darab dengan 2/9 dapat berapa? Kalkulator. 1/2. 1/2. 1/2? Serius tak? 1/12. Kan? Tak apa kita tekan. No problem. 3/8 kali dengan 2/9. Enter. So 1/12. Nampak kalkulator tu? Kecil kalkulator. Nampak tak? Awak nampak tak kalkulator tu? Ke saya nak Nampak? besarkan sikit? Nampak. Nampak 1/12. Jadi jawapan kat sini 1/12. 1/12. Maknanya di sini adalah 1/12. Dekat kuning ni adalah 1/12. Boleh faham setakat ni? Okey, jadi saya padam balik. Saya padam balik. Di sini jadi 1/12. Maknanya saya nak bagi tahu awak, tadi saya kata kat awak sini 3/8 semua. Sekarang ni saya nak tanya awak bahagian ni pula berapa pula sekarang? Yang biru tu pula. Tadi 3/8 semua. Ni semua ni. Tetapi kita telah dapati 1/12 kat tengah tu. Maknanya kita kena buat apa nak dapat bahagian lorekkan tu? Kita kena Tolak. tolak. Maknanya kita ambil 3/8. Kita tolak pula 1/12. Sebab kita dah tahu dah situ 1/12. Jadi tekan kalkulator sekali lagi. 3/8 tolak 1/12 dapat 7/24. Faham? 7/24. Mana 7/24 sekarang yang ni? Boleh faham tak? Dengan Boleh. kata lain, kalau awak nak check balik, 7/24, kalau kita tambah dengan 1/12, pasti awak akan dapat 3/8. Ni, satu bulatan tadi. Faham? Boleh? Boleh tu. Okey, baik. Jadi sama juga belah sini. Awak kena cari tu, awak kena ambil apa tolak apa. Apa tolak apa nak dapat belah situ. Ambil 2/9 tolak 1/12. Dapat apa? Tekan kalkulator. 5/36. 5/36. 5/36.
Sebab kata lengkapkan gambar rajah Venn di sebelah untuk mewakili hubungan kebarangkalian JC dilantik sebagai pengurusi kelab kewangan dan ketua rumah sukan. Maknanya itulah kebarangkalian dia. Ada 3 tu. Jadi jawapan akhir awak, okey, yang ni semua jalan kerja lah. Yang jalan kerja, jawapan akhir awak yang ni lah. Awak lengkapkan yang ni betul-betul lah. Cantik-cantik sikit. Jadi, macam ni jawapan akhir lah ni. Semua kena cantik sikit lah. Yang ini kita boleh letak tadi yang kita dapat 7/24. Yang ni 1/12. Yang ni 5/36. Okey? Boleh? Inilah jawapan awak. Lengkapkan gambar rajah Venn di sebelah. Boleh? Ini jawapan akhir. Tolong raise your hand kalau okey. Rabu Hamidah, line dah okey ke tu? Oh, okey lagi ya. Nak jawab pun tak boleh. Okey. Saya teruskan Boleh saya teruskan? Baik, B. Hitung kebarangkalian JC tidak dilantik sebagai pengerusi kelab kewangan, ketua atau ketua rumah. Oh, kebarangkalian JC ni tak dilantik sebagai pengerusi kelab kewangan ataupun ketua rumah sukan. Semua tak dapat. Okey. Maknanya apa? Macam mana? Dia duduk, tak dilantik ni duduk di bahagian mana? Luar. Dekat luar. Okey. Tak dilantik duduk bahagian luar ni. Kat sini. Ini dia lantik J. Kewangan. Pengurusi kewangan. L ni kalau dia lantik sebagai ketua rumah sukan. Tengah-tengah ni, kalau dilantik dua-dua, yang tu pun dapat, yang ni pun dapat. Faham? Okey? Yang di luar ni, dua-dua semua tak dapat. Faham? Jadi awak kena cari kebarangkalian belakang. Saya nak tanya awak, semua kebarangkalian berapa? Semua kebarangkalian. Maksudnya semua, kalau pasti terjadi. Jumlah ni campur jumlah ni campur dengan semua ni. Jumlah semua ni kena berapa? Jawapannya, tak boleh jawab. Umairah tak boleh Satu. jawab. Ya, Ain? Satu. 1. Okey, 1. 1 ni pasti terjadi. 1. Okey, jadi kebarangkalian 7/24 tu dia dapat jadi kelab kewangan. L tu dia jadi ketua rumah sukan. 1/12 tu kalau dia dapat dua-dua, yang tu berdapat, yang ni berdapat. Yang kat luar tu kalau dia tak dapat. Okey, jadi tak dapat campur dengan dapat, jawapan dia 1. Faham? Faham? Contoh saya tanya awak, apa kebarangkalian awak nak pergi sekolah? Ataupun apa kebarangkalian awak nak masuk PDPR esok? Awak kata kat saya 50-50. Oh, masuk 50-50. Maksudnya tak tahu lagi lah. Separuh nak mai, separuh tak mai lagi. Faham tak? Faham. Ah, Faham. maksudnya separuh awak rasa macam nak datang kelas PDPR. Separuh lagi awak rasa tak mau datang. Soalan saya, datang dengan tak datang, campur jadi berapa? Satu. Lima, Satu. kalau 50-50 tu 100 lah. 100%. Tapi sebenarnya 100% tu sebenarnya 1. Faham? Faham maksudnya datang dengan tak datang campur, dapat 1. Okey, jadi sekarang ni sama juga ni. Dapat ni dengan tak dapat campur dia masih 1. Jadi nak tahu hitung kebarangkalian JC, hitung kebarangkalian JC tidak dilantik sebagai pengurusi keluarga. Semua tak dapat. Jadi semua tak dapat. Jadi kita buat keputusan untuk buat macam ni. 1 tolak yang ada kat situ lah. 7/24 tambah 1/12 tambah 5/36. Campur semua. Okey. So, jawapan dia akan jadi berapa? 35/72. 35/72. Boleh? Boleh. Okey, baik. Kita ada lagi soalan terakhir. Soalan nombor 4 ni soalan terakhir ke? Ya kan? Ya. Ya, kita cuba buat. Kita ada soalan. Sekejap saya tengok buku teks sekejap.
Sebab saya lagi saya nak bagi kerja awak kat kerja apa kat awak semua. Tak apalah, lepas ni saya bagi kerja awak buku hitam lah, boleh eh? Saya habiskan semua ni, lepas tu saya bagi kerja rumah buku Boleh. hitam. Okey, boleh. Baik. Soalan dia, Persatuan Geografi SMK Cerdik mengadakan rombongan lawatan sambil belajar ke Kota Kinabalu. Kebarangkalian Mendi. Kebarangkalian Mendi dan Gita menyertai rombongan ini masing-masing ialah 47 dan 9/14. Lengkapkan gambar raja pokok di bawah. Seterusnya hitung kebarangkalian hanya seorang daripada Mendi atau Gita menyertai rombongan ini. Okey. Jadi, yang ini nak buat soalan ni, kita kena isi benda ni kan. Sama je atas bawah ni kan. Jadi saya isi kat atas ni dekat sikit. Okey, saya buat tengok eh. Okey, macam mana kita nak buat? Ini maksud dia bahagian mandi. Mandi ke Mendi ikutlah. Mendi. Ini bahagian Mendi. Apa maksud M dengan M prime? Maksud dia yang M ni dia pergi. M prime ni dia tak pergi. Faham? Dia ada dua kemungkinan. Satu pergi, satu tak pergi kan? Okey, jadi sama juga gitar. Yang ni gitar pergi. Yang ni gitar pergi. Yang ni gitar tak pergi. Yang ni gitar pergi. Yang ni gitar tak pergi. Faham? Boleh? Awak boleh buat gitar dulu pun boleh. Sama je. Gitar dulu betul buat Mendi pun boleh. Tak kisah. Okey, jadi yang ni terpulang kepada kita. Ni kita panggil gambar Raja Daud. Okey, dalam teori kebarangkalian ini kita panggil gambar Raja Daud. Supaya kita nampak apa yang berlaku. Okey, sekarang ni pertama kita tengok apa kita nak isi dulu. Mendi. Mendi M tu maksudnya M tu dia pergi. M prime tu maknanya dia tak pergi. Soalan saya sekarang adalah berapakah kebarangkalian dia pergi? Mendi pergi berapa kebarangkalian? Berapa kebarangkalian Mendi pergi? 4/7. Yang ni kan? Jadi 4/7. Okey, soalan saya. Kalau kebarangkalian dia pergi 4/7, kebarangkalian dia tak pergi berapa? 3/7. 3/7. Bagus. 3/7. Boleh faham setakat ni? Tolong Boleh. raise your hand. Boleh. Okey, thank you. Okay, sekarang kita dah settle lah untuk Mendi. Sekarang ni kita tengok gitar pula. Gitar. Okay. Gitar dia kata pergi 9/14. Jadi yang pergi ni kita buatlah 9/14. 14. Kalau gitar tak pergi berapa? 5/14. 5/14. Okey, yang ni pun sama. 9/14. Yang ni 5/14. Setakat ni okey, boleh ikut? Boleh ikut eh? Okey. Sekarang ni kita kesudahan dekat sini. Okey, kesudahan kat sini kita ikut huruf. Kalau sini M, lepas tu yang pertama G, dekat sini M, G. Boleh? Lepas tu M, G prime. M, G prime. Ni maknanya Mandy pergi, kita pergi. Mandi pergi, kita tak pergi. Boleh faham? Yang ni Mandy tak pergi, kita pergi. Mandy tak pergi, kita pun tak pergi. Yang ni dua-dua tak pergi, yang ni dua-dua pergi. Yang ni salah seorang pergi. Okey, yang ni salah seorang pergi. Jadi soalan dia tanya apa tadi? Soalan dia tanya, hitung kebarangkalian hanya seorang daripada Mandy atau kita menyertai rombongan ini. Jadi awak nak ambil yang mana sebenarnya? 2 kat tengah tu. Ambil dua yang dekat tengah ni. Ambil dua, bagus. Tengah. Betul tu. Kita akan ambil dua yang kat tengah ni. Sebab yang ni dia bagi tahu kat kita, kebarangkalian hanya seorang daripada Mandy, salah seorang pergi. Okey, maknanya sama ada Mandy pergi ataupun kita. Kalau Mandy pergi, kita tak pergi. Kalau Mandy tak pergi, kita pergi. Kalau ubah soalan boleh. Hitung kebarangkalian dua-dua pergi. So, kita ambil lah yang atas ni. Faham? Ambil lah darab ni. Yang ni darab yang ini. Dapat jawapan. Okey, boleh? Kata-kata, apakah kebarangkalian, hitung kebarangkalian, dua-dua pun tak pergi. Awak ambil yang ini, dua-dua tak pergi. Awak ambil yang ini, darab ini. Sebab dua-dua tak pergi. Boleh faham tu? Tolong raise your hand. Kita ikut soalan sekarang ni. Soalan kata, hitung kebarangkalian hanya seorang yang pergi. Jadi, hanya seorang yang pergi, kita kata yang ini jawapan dia. Okey, yang ini jawapan dia.
Yang saya highlight warna kuning. Itu jawapan dia. Jadi kita ada dua jawapan lah. Satu awak kena darab yang ini dengan yang ini. Yang atas. Darab. Lepas tu tambah pula yang ini dengan yang ini. So jawapan dia 4/7 darab dengan 5/14 untuk yang ini dengan yang ini. Okey, lepas tu kita tambah yang ini pula. 4/7. Bukan. Yang ini pula. Yang ini. 3/7 dengan 9/14. 3/7 tambah 9/14. So, yang ni satu set. Yang ni satu set. So, awak boleh tekan kalkulator je lah. Tambah pula kat tengah ni. Darab. Okey. So, anak untuk awak kena selalu ingat. Gambar Raja Daun ni selalu kita darab. Selalunya kita darab. Okey, cuma kita tambah kalau ada lebih macam ni, kita tambah lah. Okey, jadi jawapan dia akan jadi berapa tu? Ada yang buat ke? Ada yang buat? 4/7 tambah tambah pula darab. Darab 5/14. 14. 3/7 darab dengan 9/14. 9/14. Enter je lah. So, dapat 47/98. Dapat? Boleh ikut? Dapat. Okey. Boleh. Habis dah kan? Habis lah kan? Jadi sekarang saya nak awak semua tengok buku modul ni. Nampak tak? Ada tak modul ni? Ha. Okey, jom kita tengok muka surat. Saya tak pernah bagi buku ni kan? Tak pernah bagi buat lagi kan? Ada. Ada? Sampai muka surat berapa? Saya beritahu saya bagi sampai muka surat berapa? Muka surat 142 buat lagi. Jawablah. Jawablah lekeh. Cikgu tanya ni. Kau hampa baru nak cari buku tu. Hmm? Sampai muka surat 140. 140 je last. 141 tak buat lagi? Ya. Okey, jadi awak kena buat Tak. ni. 141, 142 ni. Kita dah belajar semua ni kan? 141, awak buat 141 Ha. sampai 147. Boleh? 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147. Kelas yang akan datang, kita masuk aplikasi kebarangkalian peristiwa bergabung. Boleh? Boleh. Okey, untuk aplikasi tu saya akan tunjuk dekat buku, soalan-soalan buku teks, semua ke apa ke. Saya akan juga buat sekali dengan buku hitam ni lah. Kat bawah lah. Okay, saya suruh awak buat tapi saya akan bincangkan jawapan-jawapannya. Okey. Jadi tu selesai lah untuk kelas hari ni. Saya harap awak boleh buat ulang balik kerja rumah muka surat berapa? Kerja saya nak suruh 141 hingga 147. tak, kerja rumah buku nilam yang hitam. Okey. Muka surat 141 sampai 147. Okey, tolong screenshot ni letak dekat grup. Kerja siapa lagi? Kerja siapa Hamidah? Boleh siapa Hamidah? Ain ke? Siapa-siapa lah.
Yang ada sekarang lah, Umairah ke Atirah ke apa. Tapi kalau boleh ketua kelas lah buat. Sabu Hamidah boleh eh? Mana Sabu Hamidah ni tak jawab saya ni. Kalau sebab dia tak jawab saya minta orang lain lah. Ain boleh Ain? Oh Ain. Boleh cikgu. Screenshot eh. Matematik. Okey, jadi selesailah kelas hari ni. So, terima kasih kepada yang setia berterusan dengan kelas matematik dan matematik tambahan. Orang tu jugalah yang selalu masuk. Umairah, Ain, Wan, Atira, Sabur Hamidah dan juga Alia Kisina. Dan juga Wawa. Wawa terkeluar kot tadi. Okey, tak apalah. Okey, jadi jumpa lagi untuk esok, hari Rabu. Untuk esok kita akan buat matematik tambahan. Sebelum saya nak tamatkan kelas, saya nak tanya dulu, awak dapat tak modul di sekolah yang tajuk dia penyelesaian segitiga, matematik tambahan? Dapat tak? Dapat. Jadi saya akan gunakan modul tu untuk kelas esok lah. Sebenarnya kita tajuk vektor tapi sebab Cikgu Zunaidah bagi modul segitiga dulu, tajuk segitiga kita buat tak apalah, kita buat tajuk segitiga dulu. Habis segitiga baru kita ambil vektor. Okey, kita ada dua lagi tajuk untuk dihabiskan, penyelesaian segitiga dan juga vektor untuk AdMath. Manakala untuk matematik, kebarangkalian ni merupakan tajuk second last. Lepas ni kita akan tajuk terakhir iaitu tajuk matematik pengguna. Okay, matematik pengguna ni simple je lah. Okey, pengurusan kewangan. Jadi kita akan buat selepas habis tajuk kebarangkalian. Tak lama dah nak habis dah kita punya silibus ni. Kalau kelas lain tak salah saya dah habis dah pun. Saya sahaja je buat pelan-pelan sebab saya yelah buat pelan-pelan apa nak kalau habis awal-awal kan. Jadi kita buat pelan-pelan kan. Sampai betul-betul habis kita habis lah. Okay, jadi terima kasih. So boleh kita tamatkan kelas sekarang? Boleh. Okey, so wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Saya ucapkan saya menghargainya usaha awak dan juga ibu bapa awak yang menyediakan awak peralatan dan juga internet untuk masuk kelas saya sebab tanpa pengorbanan ibu bapa awak pun tak boleh juga awak nak masuk kelas kan, kena ada laptop lah, handphone dan juga internet. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Okey. Bye. Bye. Cikgu Sam tu cikgu apa Wan oi? Hang ni macam-macam.